Hari ini akhir zaman saya lihat semua orang rasa dia ahli. Tu masalah. Jadi bila orang tak ahli, dia rasa ahli, apa Nabi kata dalam hadis? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Intazir, tunggulah waktu hancur. Jadi setiap yang dia cakap, setiap yang diputuskan itu akan datangkan kehancuran. Inilah yang sedang berlaku pada masyarakat pada hari ini, sebab ada satu fakulti di universiti namanya fakulti netizen. Kita biasa dengar kalimah tasyri'. Tasyri' itu maknanya bagaimana penetapan syariat, penetapan hukum melalui kaedah syariat. Maka sumbernya adalah, antara sumber yang penting adalah hadis. Antara sumber adalah hadis. Baik. Sebab dalam nak menetapkan hukum, berapa sumber yang telah dipersetujui oleh seluruh dunia Islam? Ada 4 sumber. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Dan ini dipersetujui oleh semua ilmuwan Islam. Jadi sebab tu kalau sesuatu sumber itu, sesuatu hukum itu, dia bukan hanya pada Quran dan dia bukan hanya ada pada hadis, tetapi daripada keempat ini. Cuma yang mengeluarkan hukum bukan orang macam kita, bukan orang awam. Dia mesti ada ahli. Dan ini sangat ditekankan. Islam, disiplin ilmu nombor 1 adalah keahlian. Hari ini akhir zaman saya lihat semua orang rasa dia ahli. Tu masalah. Jadi bila orang tak ahli, dia rasa ahli, apa Nabi kata dalam hadis? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalaulah bukan ahli, diberikan kepadanya tanggungjawab itu, maknanya hukum kena beri pada orang yang benar-benar berkualifai tentang hukum. Dia kena mahir tentang semua sumber-sumber hukum, bukan satu sumber saja, bukan 2 sumber saja, bukan 3 sumber saja, atau dia hanya tahu tetapi tidak ahli. Maka kata Nabi, fantaziris sa'ah, intazir, tunggulah waktu hancur. Jadi setiap yang dia cakap, setiap yang diputuskan itu akan datangkan kehancuran. Inilah yang sedang berlaku pada masyarakat pada hari ini, sebab ada satu fakulti di universiti namanya fakulti netizen. Dan ramai PhD di sana. Dia ada satu fakulti namanya netizen. Dan dia cakap semuanya dalam budak muda kata apa? Pala tahu. Kan? Dia tak tahu, tak ahli, tapi dia boleh condemn ahli dengan sebegitu confident. Confident level dia tinggi sangat, sebab dia duduk di sebalik skrin, di sebalik keyboard, orang kata kan. Jadi orang tak kenal sangat dia siapa, kan. Jadi ini pun satu benda yang bila kita mengaji kita fahamlah, masya-Allah, kita kena akur bahawa memang kita minat ilmu, tetapi dah nak buat macam mana, kita tak boleh campai kepada ahli yang patut kita rujuk dan tanya. Sebab tu bila kita nak tanya hukum, sesimpel yang kita kena letak dalam disiplin berfikir, kalau nak tanya hukum, tanya siapa? Jawapannya ulama. Ingat, ulama itu banyak dia punya keahlian. Sekarang saya tanya tentang hukum. Saya nak tanya tentang hukum, so saya kena tanya siapa? Alhamdulillah, tadi betul lah tu. Tetapi kita dah pergi kepada satu bangunan, tetapi to be specific untuk dapat jawapan. Maksudnya alhamdulillah jawapan tadi tak ada yang kata tanyalah netizen. Nak tanya hukum, tanyalah netizen. Alhamdulillah kita dah semua setuju. Jadi kemudian kita kata tanya ulama, tetapi dalam ulama itu sendiri juga ada keahlian mereka. Ini kita belajar, kita kena tahu ini adalah prinsip nombor 1 dalam ilmu.
Kalau hak ni kita tak boleh pergi, maka bercelarulah ilmu itu. Sebab kita tanya salah orang. Kita sering tertanya salah orang. Tetapi problemnya adalah bila kita tanya orang, orang jawab. Kalau dia tak jawab, selamat. Tetapi problemnya bukan ahli, dia jawab. Bila dia jawab, fantaziris sa'ah. So, bila kita nak tanya bab hukum, saya nak tahu wajib ke hukum dia, haram ke hukum dia, sunat ke hukum dia, makruh. Sebab hukum 5 saja. Hukum syarak 5 saja. Hukum syarak, dia kata hukum syarak, dia bukan ada hukumnya adalah elok juga, tak ada. Bolehlah, tak ada. Dia mesti go kepada, dia akan keluar daripada 4 benda ini. Dia tak boleh kata ini sayugia tidak dilakukan. Itu juga bukan hukum. So, nak tanya siapa? Saya dah dengar jawapan tadi. Just kita share. Ulama fiqh. Cakap macam tu je. Kalau saya nak bertanya tentang hukum, maka saya akan tanya ulama fiqh. Bila kita tanya selain daripada ulama fiqh, fantaziris sa'ah, kata Nabi. Tunggulah saat kehancuran dia. Ya? Dan ini kita confused. Ya? Kita dalam bab sosial, contohnya kita tanya netizen. Bila bab agama, tapi orang mengaji macam ni, of course lah kita takkan tanya. Tapi secara umum orang awam tengok pendapat netizen. Apa pendapat, itulah yang kira benar. Sedangkan mereka yang bercakap tu sambil bercakap tengah rider, sambil bercakap tengah kat tempat kat site buat bangunan, sedangkan dia menaik, tetapi bahasanya bagus. Mungkin kita pun terkagum dengan bahasa dia, contoh kan. Jadi sebab tu hanya ulama fiqh. Ya, kalau kita boleh pegang hak ni, selesai masalah. Hak ni tak selesai. Tanya, sebab macam saya kata, saya selalu buat misal lah, kita sakit, pergi ke hospital, semua pakai lab coat yang putih kan, tengok semua lab coat kan. Kita pun masuk farmasi, bukan merendahkan farmasi, ya, farmasi adalah satu bidang intelek, satu bidang ilmu, dan tetapi mereka ada disiplin ilmu mereka. Kita pun jumpa farmasi, okey, doktor juga, sebab doktor dia doktor falsafah, kan. Okey, saya ni sakit dan ni, dan si farmasi cakap, mari sini I check you. Once dia kata mari sini I check you, you dalam bahaya, kan. Menurut dia mengaji juga, of course dia mengaji anatomi, dia mengaji juga basic biology. Dia pun okey, diam. Kat sebelah dia doktor pakar tak boleh pakai sangat. Kadang-kadang banyak kajian dia, nampak tak? Ini yang Nabi kata fantasi. Dan inilah yang berlaku pada umat pada hari ini. Dia tak tahu nak tanya siapa. Dia kerana kagum, maka akhirnya dia pegang dan ditanya pada salah orang, kan. Allah buat benda dalam kisah, kan, cerita, kan. Allah buat dalam, saya ulang balik lah ya, Allah buat dalam cerita. Bila Kabil membunuh Kabil bunuh Habil, Allah ini cerita. Dan cerita ni bukan cerita macam kita dengar masa kecil Raja Sulaiman, kan. Masa kecil saya lah, ni muda-muda saya tak tahulah. Masa kecil dulu cerita Raja Sulaiman popular. Binatang cakap-cakap, kan. Jadi mana Sulaiman mana kita pun tak tahu, kan. Kan ketika itu ni bukan cerita Nabi Sulaiman, ini cerita Quran. Bila Kabil bunuh Habil, problem dia ialah untuk nak settle mayat ni macam mana. Dan akhirnya apa yang berlaku? Datang seekor burung, datang gagak yang mati gagak yang lain. Maka gagak tersebut menggali lubang dan menanam. Ini cerita Quran, bukan cerita yang kita kata, oh ni hadisnya sahih ke tak. Ini cerita Quran. Sehinggalah Kabil faham bahawa
Itu yang patut dilakukan apabila mati, maknanya orang itu kena ditanam. Baik, soalannya, kenapa burung gagak kan? Kenapa tak hantar burung merak, baru lagi macam cerita tu macam lagi best kan? Maka datanglah merak kan. Kenapa tak datang burung herang, falcon kan? Kenapa tak datang burung merbuk, suara sedap? Sebab mereka bukan pakar dalam melupus bangkai. Jadi cerita tu nak bagi tahu bahawa kisah, tapi dia punya pengajaran adalah fasalu ahla dzikr. Kamu kena tanya betul. Oh, saya tanya pada unggas. Ya, tanya sama hud-hud macam lagu M Nasir. Itu cerita lain. Tetapi nak ceritanya maknanya sini kita yang mengaji, kita yang belajar dah salah daripada awal lagi dah. Kita tak tahu siapa yang kita patut tanya, dan problemnya adalah orang yang bila ditanya dia jawab. Kalau farmasis kata boleh tak pergi ke ada sana pakar, sebab saya memang pakar tapi saya pakar ubat. Saya tahu tentang ubat ni macam mana, kedudukan macam mana, kedudukan bagaimana macam mana. Tetapi nak check you mesti ambil preskripsi daripada dia. Kan? Selamat kan? Selamat. Tapi manusia ini memilih tak selamat sebab teruja. Sebab suka kan mungkin farmasis tu handsome ke, kan, baik ke dan kita lupa prinsip itu. Wallahualam. Ini tolong tanda. Sebab kita mengaji, saya akan ulang benda yang sama. Sebab kalau tidak kita mengaji, kita akan rosak. Bukan dengan ilmu kita selamat, tetapi ilmu yang betul saja baru kita selamat. Dan dapat betul, prinsip nombor satu, kena pada ahli. So kalau tadi tanya siapa? Tanya ustaz. Ustaz kena tanya ulama fiqh. Kalau ustaz tak tanya ulama lain, tunggulah masa kehancuran. Jadi para ustaz-ustaz kecil yang kat bawah-bawah ni, dia kena faham disiplin tu, dan dia tahu siapa nak kena rujuk, kepada siapa nak rujuk. Sebab tu dalam negeri Selangor, mufti. Sebab mufti diamanahkan untuk mereka yang bukan hanya satu juzuk, tetapi keseluruhan juzuk tersebut. So sebab tu kalau kita duduk kat negeri ni, kita tanyalah apa yang ada pada mufti kita, selesai masalah. Kan? Cuma biasanya kita ni tak tahu tabiat kan. Alah, formality ni kita tanyalah yang tepi jalan tu kan. Beli kereta Federal Auto, saya tak tahu kalau kereta yang kadang-kadang kita beli kereta, tetapi hak gerai tepi jalan bawah pokok ceri tu, power. Dia kata dibuka kereta kita kan, ni tak perlu ni, dia kata kalau buang bagus, buang satu kan. Kilang kereta tak berapa pandai lagi compare tu komen bawah pokok ceri. Sebab dia punya cara cakap, saya tanya, pernah tak kita jumpa komen yang macam tu? Dia punya cakap tu memang confident kita, tapi bila kita tengok balik, kalau kau betul-betul confident, tak besar ni kau punya bengkel, tapi cakap dia Masya Allah. Sebab itulah disiplin ilmu tu nombor satu sebelum ilmu. Okay, so please, ya, tanda dalam kefahaman kita faham, oh macam ni rupanya, ya. Sebab ilmu ni mesti ada disiplin dia. Semua benda ada disiplin, ya. Allah sendiri mencipta alam ni disiplin terlebih dahulu, baru Allah cipta alam. Okey, baik. Jadi hukum, kita tahu bahawa hukum, sumber hukum dia mesti ada 4 sumber. Itu dipegang oleh semua ulama. Tak ada ulama yang kata no. Ya, ada satu saja, Quran saja, ataupun hadis saja, atau Quran hadis saja. Tetapi mesti ada sumber-sumber yang lain. Mana-mana kita buang, hukumnya jadi berbeza. Mana-mana kita buang, kita akan dengar dia cakap berbeza. Kenapa? Sebab dia lari daripada seluruh yang dipegang oleh ijma' para ulama. Ijma' maknanya kesepakatan, konsensus semua ulama. Cara tu, kaedah tu digunakan, ya.